Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dah menunggu, yang dah masuk awal, apa khabar semua? Marina Rahamis, Maimunah Majid, Kifli Zul, Kaizatul Azni, Salma, Alaikumussalam, Ramlah Selamat, Siti Zabida, Hanum Rabani, Zahara As-Sagaf, Nurahin Afina, apa khabar? Zainura Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sarahmat Tahadi, Lanim Ibrahim, Kaba Masyita Abdul Samad, Zubaidah Ida, Shima Abdul Hamid, Rafi'ah Ismayadi, Maria Syafi'i, Zainah Buyung. Oh sedap ni kalau ada orang urut bahu ni, InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ismail, Majidah Maksaman, Wagina Sikun Raziah. Terputus kejap, kenapa ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ni kat rumah ni, tiba-tiba je trying to reconnect ni. Ayo, masalah dah ni, tak bayar bil ke? Nur Liza Hamzah, apa khabar? Nur Esah Nur, Kuzrinaku Ahmad, Nurul Sa'adah Sa'dun, Siti Zuraidah Ibrahim, Daun Pandan Wangi. AV tak clear, lupa nak tanya. Tapi tadi memang dah. Terima kasih Kila Muhammad hantar 5 stars. 5 pula 100 stars, amin. Ustazah, suara bunyi jauh. Suara bunyi jauh, why? Line putus kejap. Ya, Umi Afan Kalisha Umairah. Ambil masa beberapa saat nak sebut nama Umi Afan Kalisha Umairah. Saya baik tak panjang lagi. Marshita Muhammad Zain, Suzy Buang. Suara slow. Cuba orang lain respon suara slow juga ke? Saya dah maksimum dah ni. Okey, test kuat tak sekarang? Ana Siti, Raizah Abdul Hamid, Umi Kintan, Yusmarianti Yusuf. Terima kasih 50 stars. Maimunah Salim, tolong respon AV okey ke Syarifah Hasnah. Ui, dah 400 orang lebih ni. Tolong respon saya seorang pun jadilah. Audio video okey tak? No okey dah, cuma audio kurang clear. Terima kasih Halimah Muhammad Ismail, 75 stars. Fauziah Ziz, Masya Allah, banyaknya Ziz. Faridah Karim, Juliana Hasing. Masalah internet Ustazah. Tolong respon. Saya dah kuatkan dah. Zulilah Muhammad Isnin, Ramlah Ibrahim, Sa'anah Rapli, Zulina Wanci, apa khabar? Fauzia Sa'ad, Zainul Majid, Kak Syuk. Zulina Wanci ni selalu ada ni, Sabtu ni kena ada dekat Al-Falah ni. Nur Aidah Aida, Nurmah Ismail, 75 stars, thank you. Nur Hayati Ramli, Idrusna Rosna, Majidah Mat Samad, Kak Rohana, apa khabar? Salbiah Sal, Fauzia Sa'ad, 50 stars, thank you. Nur Hazian, Salamah Ibnu Salah, betul kan saya sebut? Sa'diah Tih Seri Mawar, Perak okey je Ustazah. Alhamdulillah, AV okey lah. Fauzia Abdullah 50 stars. Nur Hayati Yahya 50 stars, thank you. Zabidah Za, Zainul Abdul Rahman kata slow lagi. Alhamdulillah, audio visual crystal clear. Crystal clear, clear crystal, mana satu? Kilah Muhammad, thank you. Rahimah Harun 50 stars, thank you. Maimunah Salim is watching. Ena Salina Siti Azmahani,
Oh, Siti Azmahani kata okey je. So Ustazah boleh start lah dah. Sebab otai kita Siti Azmahani kata okey je. Now Ustazah tapi tak boleh kuat lagi walaupun dah maksimum. Salwah Matjah, Siti Muslimat. Masya Allah, namanya Siti Muslimat. Hantar 75 stars. Hebat nama Siti Muslimat. Memang nama betul Masya Allah, bagus. Inayayan pun first time rasanya sebut ni. Zuana Yunus. Okey, tolong kalau slow ke apa bagi tahu. Nur Azlina, syukur terbayang-bayang pelukanmu kepadaku. Masya Allah. Crystal Clear is watching. Okey, Alhamdulillah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya Allah, berikan kefahaman kepadaku. Walaupun ada dak noti ni, dak noti tu kata crystal clear. AV crystal clear, tahi lalat pun clear. Siapa punya komen tu nak kena babak sungguh, ya Allah. Kita kan tadi ada Muslimat. Sekarang Mukminah Esmond. Masya Allah, nama-nama yang saya sebut tadi apa? Siti Muslimat. Sekarang Mukminah Esmond. So perempuan-perempuan, wanita-wanita yang join live pada pagi ni, anda seorang Muslimah. Tapi kalau tak mukminah juga tak tahulah. Sebab kita ada kawan nama Muslimat, kita ada kawan nama Mukminah. Hebat, Masya Allah. Didi Dias pun first time Ustazah sebut ni, Masya Allah. Cik Su dah mula follow lah Tahzan ni. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berada pada bab 251. Anda hebat yang menekuni, kerana anda tekun, anda dapat. Siapa istiqamah, InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, InsyaAllah dia akan mendapat manfaatnya. Saya geram je rasa nak baca semua komen ni. Okey, sekarang sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak mulakan satu tajuk yang macam biasa-biasa, tapi kalau kita perhalusi, ia menjadi luar biasa. Apakah itu? Apakah itu? Siapakah Nurul Iman? Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak nama baru Kak Hasnah Haji Mat Isa, Pekaba, Nur Syafiqah Abdullah. Zulina Wancik, tolong khabar dekat junior Kak Muzai kan, yang duduk dekat USJ. Takkanlah tak boleh datang. Come. Masya Allah, PM tepi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Syoklah baca komen-komen anda ni. Okey, tak boleh lambat dah ni. Kita start pun dah lambat tadi sebab Ustazah belum sempat menggosok tudung. Maka keluarlah tudung-tudung yang tak apa-apa tadi, asalkan menutup aurat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 251, muka surat 526. Istirahat akan membantu kelancaran perjalanan selanjutnya. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita biasa bercerita tentang dunia ini tempat berpenat-penat, akhirat tempat istirahat. Tetapi dalam bab ini, kita disuapkan dengan kalimah istirahat akan membantu kelancaran perjalanan selanjutnya. So sebenarnya apa yang kitab Tahzan nak ni? Apa yang Ustazah Zai cuba sampaikan ni? Sat suruh berpenat, sat suruh istirahat. Tak betul. Bikinnya tak serupa cakap. Jat cakap macam ni, Jat cakap macam ni. Itulah hampa duk komplain sok-sok. Mai mengaji.
Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah yang kita faham wasatiyah. Komen kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita banyak jumpa kat mana-mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat potpori, bukit, apa tu? Apa ke namanya tadi? Allah maksudnya hilang dah. Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama Islam ni adalah agama yang sederhana. Kalau dia kata berpenat-penat di dunia, bukan maksud tak boleh istirahat langsung. Kalau dia kata istirahat kat sini, bukan bermaksud istirahat sokmo-sokmo istirahat. Tak boleh. Ustaz suka sebut sokmo-sokmo. Ustazah tolong doakan saya, doa sokmo. Lepas tu Ustazah pun cakap dekat JB hari tu. Lepas tu Ustazah keluar dekat JB hari tu kan, Ustazah kata, orang JB faham ke Ustazah sebut sokmo-sokmo ni? Faham Ustazah, kita satu Malaysia. Kita main lagi. Azizah Atan 50 stars. Terima kasih. Salma Syarum, Mami Ilah, Khatijah Ibrahim, Wan Anura, Wan Umar, Munirah Draman, jangan komplain, bukan jangan, Munirah Draman Organo, Naziha Suzi, Azalina Abbas, Nurdian ST, Nur Asia, Salma Yahya, Juriyah Sirun. Juriyah je dah berapa orang dah sahabat dah tahzan ni. Zainah Buyung ni Ustazah nak jumpa sangat ni, selalu ada. Duk mana Zainah Buyung ni? Dia dah jawab dah, mungkin Ustazah je yang bertukar-tukar. Nur Afida, Nurul Shermin Kaswadi. Sayang Nurul Shermin. Min, I love you, I miss you. Marshita Muhammad Zain, Latifah Zaini, Rozni Ahmad. Okey. Aduh, Matpati binti Agoy, rindunya kita bertemu di Sandakan bah. Sandakan ke Sabah? KK, pada pandai you Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam syariat, jelas sekali ada kebebasan yang membantu seseorang untuk meningkatkan kualitinya dalam beribadah, dalam berinfak dan dalam beramal soleh. Makna kita disuruh hidup, memang Allah tujuannya ciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi tukang-tukang ibadah. Maksudnya orang-orang yang beribadah kepadaku, kata Allah. Berinfak itu beribadah, beramal soleh itu masuk secara umum dalam hal ibadah. So kalau nak beramal soleh, nak berinfak, beribadah, kesimpulannya selama-lamanya, sampai bila-bila sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan sebenarnya kita tak tahu pun, tanpa rehat sama sekali, mungkin sahabat kita tak boleh nak bangkit dah untuk meneruskan perjuangan yang seterusnya. Tapi tengok kaedah cara rehatnya bagaimana. Bercuti kat Cameron ni, tak pilah join lah tahzan Mama Bunga. Kata Cameron Highland, begitu ramainya manusia. Tunggu sahabatlah tahzan. 2 bas akan naik Cameron Highland. Tunggu, pecah tong dah ni. From JB 1 bas, from KL 1 bas. Depa yang uruskan Ustazah tak tahu. Apa jangan marah kat Ustazah. From Terengganu tak ada Ustazah, from Kedah tak ada Ustazah. Depa yang uruskan. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi walaupun from JB 1 bas, from KL 1 bas, boleh je dari mana-mana kita nak bertemu di Cameron Higland sebut dia kan. Ustazah kita dah jumpa sekejap di surau, tak sempat peluk-peluk. Nasadina, saya ingat wajahnya sampai sekarang. Kelantan kan? Kan? Orang Kelantan. Saya orang Kelantan, Ustazah rumah duduk kat sini je. Ingat muka comel-comel semua. Orang Kelantan comel-comel kan? Subhanallah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri biasa tertawa. Itu juga sahabat-sahabat dirahmati Allah dikira istirahat. Adakah sepanjang hidup ni yang saya sebut, saya dah tak reti nak senyum macam mana Ustazah? Ambo janganlah cakap sampai macam tu. Takkanlah sedih sangat kita ni, takkanlah kita ada masalah kita ni, orang duk buat lawak depan kita pun saya dah tak reti dah nak senyum macam mana Ustazah. Disebabkan perangai suami saya tu, tak salah sampai macam tu kan. Kita relax-relax je, Masya Allah. Ada orang kadang-kadang menyampah bila Ustazah bergurau macam ni. Kita relax-relax je. Kau senang lah cakap, taik lalat kau kan besar. Ada orang cakap macam tu sahabat. Jangan marah. Maksudnya larat ke kita tengok dah kan filem Kasim Selamat.
apa nama filem tu Ibu Mertuaku. Betul ke? Tanya ustaz, dia tahu lah. Kasih Selamat yang dia nangis, Juliana Friday, Much Love from Dinding Hijau Putih juga, Masya Allah. Sofi Emir, Kutub Utara, Kutub Selatan, apa maknanya tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ustazah dan semua sahabat doakan saya sembuh. Ya, siapa ni? 2-3 kali terseliu. Siapa? Saya cuma nampak orang reply. Saya tak reti kalau dah reply tu reply siapa punya. From Changlun, hadir Wan Mahani, Wan Abu, Masya Allah. Betul Kak Yasmin Yaakob. Bukan orang Malaysia sahaja, ciptaan Allah semua comel-comel. Allah yang kata Allah ciptakan kita ni dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kecantikan, kan? Okey sahabat-sahabat, bila kita tertawa, Nabi SAW pun tertawa. Rupanya dalam kita ketawa tu sebenarnya sunnah. Apa saja yang Nabi buat, kita boleh buat. Oh, Nabi SAW pun tertawa, Nabi SAW pun bergurau dan tidak berbicara kecuali yang perlu saja. Kita pun kata, oh, Nabi tertawa. Yes, kita pun tertawa. Nabi bergurau, kita pun bergurau. So, kita boleh follow Nabi sampai masuk ke dalam syurga. Gitu, kita suka nak perasan sokmo-sokmo. Tapi, hok yang ni. Nabi tidak berbicara kecuali yang perlu saja. Aduh, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jauhnya kita ni. Nabi hanya berbicara kecuali yang perlu saja. Macam mana kita nak latih, kan? Lagi-lagi mulut yang tak berhenti bercakap, nasyid bercakap. Suap orang pun dekat JB sambil bebel. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kita ambil An-Najm ayat 43. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa annahu huwa adhaka wa abqa. Apa ni? Sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksudnya ni? Sekejap, sahabat tim khidmat hantar mesej. Saya kena alert juga. Kadang-kadang ada dia petegur Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahawasanya dialah yang membuat manusia adhaka. Kita ketawa, Allah yang buat, sahabat-sahabat. Wa abka, kita menangis, Allah juga yang buat. Maknanya Allah yang pilihkan situasi, Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Kenapa ada saat kita ketawa, kenapa ada saat kita menangis. Maka terimalah, raikanlah itu semuanya daripada Allah. Baik, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berlumba lari dan selalu bijaksana mempertimbangkan jika harus memberi nasihat kepada para sahabatnya semata-mata untuk menghindarkan kebosanan pada diri mereka. Masya Allah. Rasulullah ketika berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jauh beza usia mereka, sahabat-sahabat. So ketika Aisyah masih kuat berlari-larian, Nabi sebenarnya dah tak begitu kuat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi untuk meraihkan isterinya, masih berkejaran, berlari-larian. Masya Allah. Kita kan dapat bayangkan rumah tangga Nabi SAW. Kalau sahabat-sahabat baca buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW, kita rasa macam subhanallah, bestnya. Terima kasih Zan Aizan 50 stars. Kenapa tu Zan tadi yang duk PM Ustazah tu? Rasulullah SAW juga melarang, Nabi juga SAW suka memberi nasihat kepada para sahabatnya semata-mata untuk menghindarkan kebosanan. Tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zian Ab kan, semalam kampung Berisu, spelling dia B-R-I-S-U kan. Sebenarnya tu yang Ustaz baca bisu. Haish, bukan bisu lah Ustaz. Jaja kata Berisu, dekat sempadan Nogori 9 kan. Kita sembang dengan mereka tak cakap Melakau pula dah. Tak cakap Melaka sangat.
mereka bercakap Nogori 9. Macam itulah macam orang kuat, orang faham. Ada yang slang Terengganu, ada yang memang pure cakap faham. Masya Allah. Siti Aminah kata suara Ustazah bergaung. Saya tak pakai mic pun, nak bergaung kat mana? Inilah rumahku. Masya Allah. Tak apa Julida Amo, tak payah komen pun tak apa. Masya Allah, kekandaku sayang Rohana Samsuri yang istiqamah from Singapore bertemu di JB berpeluk-pelukan. I miss you. Baru tak jumpa beberapa hari dah rindu. Rasulullah SAW juga melarang sesuatu yang dibuat-buat. Sahabat. Nabi larang kita jadi orang kata dibuat-buat. Macam mana dibuat-buat? Nak skema lah, nak sopan santun je bila berlatahzan. Boleh, Ustazah boleh berskema-skema kalau latahzan ni seminggu sekali ke sebulan sekali. Tapi kalau dah hari-hari tak larat nak dibuat-buat ni, sahabat-sahabat penat lah I membuat-buat ni. Inilah I sikit dimaklumkan, okey? Terlalu mendalam dan menyulitkan diri sendiri. Kita buat sesuatu kadang buat diri sendiri sulit. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, demi nak memberi kesempurnaan kepada orang lain. Rohana Samsuri takkanlah tak nampak depan mata, siap jumpa dating kat tangga lagi kan. Masya Allah. Betul-betul Nur Alis. Allahumma salli ala Muhammad. Rosni Abdullah, kaifahal? Ruspalina Abdullah. Saya notice kan bila saya tengok nama-nama di komen, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, bila keluar nama Abdullah, bawah-bawah tu nanti ada Abdullah juga. Macam tu ke FB susun ke macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Marah orang berisu. Dulu spelling dia BRISU Ustazah, tapi sekarang berisu. Okay, thank you. Macam semalam Zan bagi tahu Ustazah, PWTC dah tukar nama. Apa namanya? Punyalah teruk, orang KL pun tak tahu kan. Orang Melaka pun banyak dialek. Betul, makhraj dia lain kan Kak Yasmin Yaakob. Syok lah. Ada orang Tawau, Sabah, Masya Allah. Ukhwafillah, mudah-mudahan. Baik, Rasulullah SAW melarang sesuatu yang dibuat-buat, terlalu mendalam dan menyulitkan diri sendiri. Baginda pernah mengkhabarkan bahawa orang yang mempersulitkan dirinya dalam menjalankan agama, maka agama benar-benar akan mempersulitkannya. Ada orang kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh bila dia nak sembahyang tu, Ustazah minta maaf saya tak join solat jemaah. Dia kenapa? Baju saya kotor lah Ustazah. Kotor tang mana? Kita duduk bersama-sama tadi semua. Kan duduk tempat yang sama, dewan yang sama, apa kotor? Tadi dekat kursi saya tu, saya macam nampak ada benda. Saya takut lah entah dia tai cicak ke, tai orang ke, tiba. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, duduk kat situ, nampak apa? Benda lah Ustazah, tapi cium tak? Cium tapi tak busuk. Lepas tu benda apa tu sebenarnya? Tak macam benda, tapi saya was-was lah Ustazah, entah tu tak boleh sembahyang ke. Mu nampak ke tidak ada orang berak kat situ? Ustazah Zai kan. Mu nampak ke berak ada orang berak kat? Tak ada lah Ustazah, takkan orang nak berak kat situ, tempat public tu kot. Tahu tak apa? Mu cium dah ke tidak? Cium. Bau tak? Tak bau apa pun. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kenapa kita nak menyusah-nyusahkan? Pakaian dah elok. Sebab itu, halo wanita-wanita para muslimat, kenapa kita berfashion menyalahi syariat? Tak salah berfashion. Hampa pakailah ala-ala plastik sampah color hitam, matchingkan dengan jubah warna hitam. Ustazah Idrus kata yang saya tiru je. Betul ke perempuan tak wajib pakai tudung? Ustazah Idrus jawab, betul. Orang semua tengah. Tak wajib pakai tudung, tapi wajib tutup rambut, tutup bahagian dada. Ambil kau faham ke tidak? So nak pakai tudung saji ke, nak pakai plastik sampah ke, nak letak baldi atas kepala ke, boleh. Tapi takut letak baldi atas kepala dia jadi tabarruj lain pula. Berjalan dengan kepala di atas baldi pula. Baldi di atas kepala, letak bulat kat mata ni, nak tengok kan langgar orang kan bahaya. Kan itu Ustazah Idrus cerita. Saya follow je kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulu lah ceramah dia dulu. Sekarang tak cakap macam tu sebab dah ramai orang faham. Maknanya sahabat, fashion apa pun nak pakai, tolong tolong tutup
Kenapa nak rambut sehelai pun tak boleh keluar? Kenapa bahagian dada, kenapa tak boleh nampak bentuk-bentuk di bahagian badan? Kenapa kalau pakai baju, tangan panjang dah kata, tapi melirik tak ditutup dengan sarung tangan? Kenapa dah pakai kain labuh katanya, tapi masih ketat di bahagian tertentu? Pakai seluar boleh tak Ustazah? Rimas dah pakai kain. Silakan, sebab kita bukan duduk di negara tanah Arab. Kita duduk dekat Malaysia. Tapi jangan orang boleh baca saiz betis dan pahamu. Silakan sahabat-sahabat dirahmati Allah nak pakai macam mana. Tapi disebabkan kita mungkin berzuhur di jalanan, mungkin kita berasar di jalanan, maka pakailah stokin siap-siap. Kenapa simpan dalam handbag, nak solat baru pakai stokin? Maknanya kita tahu pakaian dalam solat itulah pakaian yang paling diredai Allah. Sebab masa nak solat mu sarung stokin, masa tak solat mu tak sarung stokin. Mohon terasa. Dia pun yang melampau-lampau. Allahu Akbar. Dia putus balik line hari ni. Kalau macam ni, dia internet kat rumah Ustazah lah ni sahabat. Sebab dia trying to reconnect macam tu kan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi kita sebut macam itulah. Kita mempersulitkan, najis tak nampak depan mata. Kenapa kita benda yang tak jelas nampak? Kita dah berjalan seharian kan. Ustazah kadang-kadang berlengih badan tu biasalah. Tak boleh lah nak solat kat sini Ustazah, berlengih badan. Kita ni dalam perjalanan. Jamak, maghrib dan isyak, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Maghrib, jamak, maghrib dan isyak. Kenapa? Sebab walaupun kita sampai kat rumah pukul 1 pagi, kita masih boleh berisyak. Sahabat-sahabat, sebenarnya kita tak boleh jamak bila kita sampai di rumah kita. Tak apalah Ustazah, saya jamak kat rumah. Engkau suka hati pakcik engkau je nak jamak kat rumah. Kan isyak masih ada Ustazah bila kita sampai kat rumah. Isyak memang masih ada, tapi mu punya musafir tu telah tamat. Title musafir kamu tu telah tamat setelah kamu sampai ke rumah. Jadi kalau di perjalanan kamu jamakkan maghrib dan isyak, maghrib pendek, jalan jam pula baru ni, mu berhenti makan lapak, berhenti makan pula. Hal solat tak settle, tunggu kat rumah, belengeh badan. Belengeh tu, peluh tu haram ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Peluh tu najis ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bayangkan kalau Allah tu kata keluar peluh sikit lap tisu, I kena mandilah, peluh I ni najis lah. Kau dah kenapa? Mestilah kalau peluh tu najis, Allah tak keluarkan peluh tu daripada tubuh badan kita. Masya Allah sahabat-sahabat, kenapa kita menyusahkan? Kalau kita dah solat maghrib isyak di jalanan, balik rumah letih nak kemah barang, apa lagi boomkan aja badan anda atas katil, dah tak payah fikir dah pasal solat. Bangkit solat isyak. Aku dah jamak dah tadi di perjalanan. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah. Allah tu maha baik. Kenapa kita yang mempersulitkan? Bila kita sengaja mempersulitkan, tengok ni, apa kata la tahzan? Masya Allah. Mana tadi? Baginda pernah mengkhabarkan bahawa orang yang mempersulitkan dirinya dalam menjalankan agama, maka agama benar-benar akan mempersulitkannya. Itu yang bila orang macam tadi berlengih lah badan, tak solat lah, payah lah, ramai lah orang kat surau tu nak berhenti, jam Ustazah tak boleh nak berhenti, nak solat sebagainya. Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu balik ke rumah, akhirnya keletihan, azan subuh baru bangkit. Maghrib muntah ke mana, isyak muntah ke mana. Allah mempersulitkan kamu untuk beribadah, akhirnya kamu tak bangkit pun untuk bersolat. Ini maksud sebab kamu yang mempersulitkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedih tengok kain yang pakai terlalu lembut kita melakukan solat. Apa caranya kita nak tegur Ustazah? Macam mana tu? Syarmaini maksudkan apa tu? Tak maaf ya, saya tak terbaca semua tadi. Apa tu? Masya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Ni apa pula ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tidak doktor? Betul kat Siti Zabedah. Dia kalau dah terberlakon tu mengada-ngada sangat, Allah bagi hadiah tak mau ambil. Yusni Zaya Aziz dah keluar. Kan Yus, orang duk tengok Yusniza punya bahasa dalam tulisan tu comel sokmok. Tapi sekali dia bagi, ambil hampa, tengok komen dia, scroll up balik. Ambil engkau.
Untuk Ustazah Zai ni lembut lah, kemain lagi bila jumpa Ustazah. Lepas tu, tak sangka Ustazah ni dalam tahzan garang sungguh. Nak berlakon-berlakon macam mana sahabat? Memang saya nak cakap macam tu. Sayangilah diri kita wahai muslimat. Saya sayang anda. Saya setiap kali cakap ni saya memang sebab saya sayang anda yang memang dah bertudung. Orang bertudung ni penat lah sahabat. Tak boleh nak belon rambut, tak boleh nak tunjuk rambut kita yang hitam walaupun umur kita dah 60 tahun. Nak tunjuk juga I nampak muda dengan rambut hitam ni. Tapi agama Islam ni suruh pakai tudung lah. Penat kan pakai tudung? Penat kan patuh syariat? Penat sahabat-sahabat. Dah alang-alang penat tu, pastikan di akhirat kamu berehat. Macam mana nak berehat kalau hanya kepala ditutup, lehernya nampak? Macam mana kalau kepala ditutup tapi letak separuh telinga semata-mata nak tunjuk anting-anting besar? Macam mana nak ke akhirat dengan berehat sahabat? Kalau hanya pakai tudung tutup dah leher, awak yang berkira sangat. Alang-alang dah pakai tudung, labuhkan menutup dada. Jangan bagi nampak tang dada tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana nak tak bagi nampak? Ustazah memang dah besar kat situ. Pilih style kain yang macam mana supaya tak nak bagi nampak. La ilaha illallah. Dia pula nak pi kat mana? Yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Itulah dia manusia. Dah tahu Ustazah Zai pakai tudung jenis macam ni kalau hanya ada dalam rumah. Kenapa Ustazah Zai hanya pakai tudung macam ni kalau ada dalam rumah? Sebab kain dia ni kalau pakai di luar rumah, ayo amma, terkeluar biji mata orang. Sebenarnya tak ada orang pun pandang. Kita sendiri bila tengok cermin, kita sendiri rasa, ya Allah teruknya aku pakai tudung macam ni. Bukan teruk sebab muka tak comel. Muka ni comel belaka dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah sahabat. Tapi kita sedar diri. Ya Allah dulu aku kurus, bolehlah aku pakai tudung macam ni. Sekarang aku dah, ya Allah, kalau aku pakai baju jenis macam ni, lipatan-lipatannya terselah. Masa tengah berdiri jalan tegak ni memanglah tak nampak. Tapi satgi aku nak angkat dokong anak, satgi aku nak tunduk, nak ambil makanan dekat majlis-majlis kenduri, kan orang belakang tu puyo, kan? Jangan sampai orang berpuyo, biar suami kita je puyo dekat kita. Faham ke faham? Alamak, lebih 1000 orang. Okay, sekian bebelan di pagi ini. Siapa yang semalam dalam DUKA dia nak Ustazah suap, nak Ustazah suap. Saya tanya dekat depa yang kena suap tu. Sambil suap, sambil bebel. Sambil suap, sambil bebel. So, jangan minta suap ke Ustazah. Sebab sambil menyuap tu, sambil membebel. Sekian dimaklumkan. Baginda pernah mengkhabarkan bahawa orang yang mempersulitkan dirinya dalam menjalankan agama, maka agama benar-benar akan mempersulitkan. Sahabat faham ya, saya minta maaf sangat-sangat. Maksud saya sayang muslimat, semua wanita-wanita Islam perempuan yang mendakwa dirinya menutup aurat, tolong belajar lagi dan tolong pujuk hati untuk betul-betul faham. Saya sayang anda memang dah tutup aurat kata anda, tapi kata Allah belum tutup aurat. Bila mana tak patuh syariat. Kan penat? Sebenarnya bahasa mudahnya Ustazah nak cakap, lebih baik hang buka tarawih kalau macam tu. Sebab nilai hang ni tak ubah dengan orang yang sedang mempamerkan aurat. Buka tudung, buka segala, kita kan main kalau hina orang. Anak siapa tu Ustazah tudung pun tak nak pakai. Bini siapa tu Ustazah pakai ketat-ketat. Yang hang orang duk boleh baca anggota tubuh kita walaupun dah bertudung, kita tak rasa pun. Kenapa mudah sangat kita cakap orang anak siapa tu Ustazah tak tutup aurat? Kita akan cakap sepatutnya pada diri kita, aku dengan budak tu sama je. Budak tu tak pakai tudung, aku pakai tudung, tapi pakai tudung aku ketatnya kat sana sini. Sama sahabat-sahabat. Sama, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak cakap orang pandai, laki dia tak tegur ke pakai macam tu. Ya acik dah tua-tua ni acik. Acik pakai ketat kat kain tu acik. Buruk berbenur acik. Dah tak rupa buah apa dah acik. Dah rupa buah apa. Buah apa tu tiba je Ustazah. Okay, sekian dimaklumkan. Puyo word baru Ustazah. Kan Linda kecil. Itu bukan sebenarnya cakap fuyo. Macam tu. Dia poyo je. Okay. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahawa agama ini sangat kuat dan tegas. Maka perlakukanlah dia dengan lembut. Faham ya sahabat? Memanglah susah Ustazah jadi orang agama Islam ni. Tu tak boleh, ni tak boleh.
Hama, ayo. Kan sahabat-sahabat. Kenapa agama tegas pada keadaan yang dikehendaki oleh Allah, haknya Allah? Dan kenapa Allah buat undang-undang begitu? Sebab Allah Maha tahu sebelum, sedang, selepas. Allah Maha tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Maha tahu. Kenapa kita nak komplain dengan Allah? Allah tahu kenapa kena tutup. Alah Ustazah, yang tutup-tutup labu-labu tu pun kena rogol juga. Nastaghfirullah. Kena rogol, minta maaf sebut. Sebab ketika itu si jahat yang bernafsu serakah itu ada peluang. Dan kalau kita tanya kepada dia, kau tak kesian ke budak ni pakai tudung labuh? Kau rogol dia kenapa? Sebab masa itu tak ada orang lain. Dia sorang-sorang dengan aku je. Maka aku tarik dia masuk dalam hutan, aku rogol dia. Tapi kau ni tak berhati perut, kau ni macam binatang. Tanyakan kepada si jahat ni. Mereka akan jawab, korang jugalah ni buat nafsu aku, syahwat aku begini. Sebab aku pergi kat mana-mana tempat open, sana buka, sini buka, sana membuat aku geram. Tapi masa tu tak ada peluang. Sekarang budak ni depan mata aku ada peluang. Kan? Sebenarnya dia sedang meratah budak itu kerana syahwat ni telah sampai kepada wanita-wanita yang sengaja membukakan aurat. Hei wanita, kamu tak rasa bersalah ke kalau di sana ada lelaki-lelaki jahat yang menzalimi wanita-wanita baik? Mungkin nanti kamu selangkah nak masuk ke dalam syurga, Allah tarik. Kenapa? Dulu hang duk pakai pakaian yang menggairahkan, sampai ada lelaki-lelaki yang meningkat syahwatnya, tapi dia tahan, tak ada peluang sebab dia takut masuk penjara. Bukan takut Allah. Bukan takut Allah. Jadi bila ada peluang bergelap-gelapan, berdua-duaan, budak sesat jalan, tak tahu jalan pulang, nak tolong konon, akhirnya dia buat zalim kepada budak tu. Tanya pada orang-orang jahat tu, sebenarnya punca, sahabat-sahabat dirahmati Allah, punca mereka gairah begitu kerana dibuka pintu oleh wanita-wanita yang tak takut dosa. Tolonglah sahabat-sahabat dan tahzan, kita bertanggungjawab untuk memimpin diri kita, dakwah pada diri kita sendiri. Kesian, penat tahu kita tutup tudung ni, kadang berkepang satu hari, balik nak kena mandi shampoo lagi kan. Bukan mudah, ini semua mujahadah. So alang-alang kita buat ni, tolong perbetulkan sayang-sayang sekalian. Tolong perbetulkan. Walau hanya seinci itu juga adalah aurat yang Allah suruh jaga. Yang bila kita rasa susah lah, rimas lah nak pakai ni, pujuk hati, ya Allah, kalau ini boleh membebaskan aku dari neraka-Mu, kuatkan aku ya Allah. Biar kawan-kawan aku tak mulakan, aku nak start ya Allah. Aku nak start. Biar pilah lepas ni aku keluar jumpa mereka, hang dah jadi ustazah sangat pasal apa? Kan? Cakaplah apa pun ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Boleh kan sahabat-sahabat? Semua kita boleh, syaratnya kita mulakan. Mulakan. Sebab kita tahu di situ ada kasih sayang Allah. Okey? Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa setiap hamba itu memiliki semangatnya masing-masing berupa motivasi dan dorongan. Hak ni yang tak sama setiap kita. Kita belajar benda yang sama, tapi motivasi, dorongan antara kita tak sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang yang terlalu ada yang dah left sebab marah ke ustazah ke, ustazah kena cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua kita cantik dah. Jangan burukkan diri kita dengan meniru-niru pakaiannya orang yang tidak diredai Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, induk pasuh. Betul-betul. Sebab apa? Ustazah bukan bercakap kosong, sahabat. Kita pernah interview orang-orang yang ialah orang-orang jahat, yang dulunya jahat, insya-Allah sekarang dah bertaubat. Kenapa dipenjarakan sampai 20 tahun sebab merogol anak dara orang? Anda ingat tak cerita-cerita ustazah? Ustazah sebut cerita pasal dulu, ingat tak yang perogol bersiri, yang dia driver bas, yang dia rogol seorang perempuan bertudung lalu dicampak daripada atas bas. Ya Allah, kisah tu sampai sekarang orang tanya dia, sahabat dirahmati Allah, sebab hari-hari dia bawa bas, dia nampak orang naik turun dari bas, wanita-wanitanya yang menggiurkan dia. Dia tak pernah ada peluang. Ramai orang dalam bas, tetapi nasib wanita itu, moga syurga tempat wanita itu, sahabat, ketika tinggal dia seorang je dalam bas. Masa itulah dia buat perangai macam tu. Rupanya lama dah dia geram dekat wanita-wanita yang naik turun atas bas dengan pakaian yang macam-macam. Ini menginsafkan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini sangat menginsafkan kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Seseorang yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan yang terlalu berat akan hancur. Masya Allah. Seseorang yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan yang terlalu berat akan hancur. Contoh, kita dah selesa dah pakai, memang okey kan? Kita dah tutup bahagian dada, dah tak menunjulkan mana-mana bentuk di tubuh kita. Lepas tu kita kata, saya Ustazah nak pakai niqab lah, bukan yang tutup hidung, mulut je tu. Saya nak tutup semua macam orang Arab. Saya baru balik umrah Ustazah, saya suka pula pakai. Hang pi masa tu tengah musim sejuk, okey lah. Tiba-tiba balik umrah nak pakai kan, nak tengok bagasi air zam-zam dekat apa ni KLIA pun kena selak dulu, tak nampak. Pakai tutup tak payah ni. Ni bukan nak menghina sahabat-sahabat dirahmati Allah, silakan. Sesuai ke bila anda balik kampung, duduk kat sini. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan mempermainkan orang yang tutup wajahnya itu wanita mulia yang sedang mengangkat dirinya, darjatnya di sisi Allah. Anda hebat kerana anda mampu. Tapi jangan sat buka, sat tutup. Mai aku buka pula. Itu mempermainkan namanya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tutup semua muka ni bukan kewajipan. Tapi kalau mampu, apa salahnya buat? Sebab Ustazah, saya rasa bila segi pasar, semua orang-orang yang jual daging ikan tu semua macam, wow, cantiknya dia ni. Saya memang cantik tak Ustazah? Orang suka tengok saya. Allah perasan sok-sok. Kalau dah jadi macam gitu, tutup. Tapi jangan nak tengok beli ikan kat pasar. Cak, I tak nampaklah muka you ikan. Kita rasa susah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan menyulitkan, lepas tu nanti buka, tutup balik. Pakai pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, lentik matanya, bulu matanya, kau main lagi. Masya Allah, dia tutup. Tapi lirikan matanya bila berselfie, keningnya, bulu matanya, bukankah dalam tutup tu lagi menggeramkan orang yang tengok ni matanya cantik, jelingan matanya kemain, kan? Bertutup tapi galaknya dia bila di hadapan lelaki, lirikan matanya menyebabkan orang geram nak tahu apa di sebalik purdahnya. Faham ke tak faham? Allahu Akbar sahabat. Jomlah bila kita nak terpaksa berurusan dengan orang lelaki, tak payah meliang lintuk sangat. Dan memang benda tu sepatutnya kena bertegas-tegas. Ini bila depan orang lelaki, ya Rab, subhanallah. Ingat Ustaz Abdul Samad kata apa? Orang perempuan ini tidak perlu membuka aurat di hadapan orang lelaki. Suaranya saja sudah bikin bergetar jiwa orang lelaki. Buktinya apa? Kan? Dia cakap, Ustazah ambil gosok baju dengan YouTube dia kan, gelak je, kuatkan suara. Apa benda Ustaz nak cakap ni kan? Rupanya dia kata, bila kita dengar nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya, itu pun menggugat jiwa orang lelaki. Dahsyat ya, ada orang lelaki menonton ni. Dahsyat, hanya dengar suara operator je. Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatan. Mesti dia, ini kalau suaranya begini ni, rupanya mesti. Maknanya tak payah nak lembik-lembik suara kalau depan orang lelaki. Ini kalau depan lelaki kan main tengking lagi. Depan bos, yes bos, yes bos. Bos janganlah marah-marah, siap sapu-sapu belakang bos, debit kan. Okay. Kau dah kenapa perempuan? Kita kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena jaga kat mana kita nak bercakap, dengan siapa kita nak bercakap. Dengan orang lelaki yang tak ada kena mengena dengan kita, tak payah kita nak buat lembik-lembik tengkuk sebagainya. Dengan suami tu lembikkan segala-galanya. Sekian dia maklumkan. Mohon faham. Okey. Hari ni banyak sinetron sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tajuk ni menyebabkan Ustazah nak kona lebih sikit lah. Ampun maaf. Seseorang yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan yang terlalu berat akan hancur. Akhirnya kita pun, dulu dia tu balik umrah bukan berniqab ke? Bukan pakai hitam je ke hari-hari? Lepas 40 hari aku tengok ketat balik dah. Sebab dia penat dengan benda yang dia buat terlampau drastik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan macam tu agama nak. Okey, jangan menyusahkan sampai terlalu berat begitu. Allahu Akbar. Saya minta maaf kalau ada yang tak setuju, tapi hakikatnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak dah kita jumpa. Sebab dia hanya melihat pada keadaan sekarang saja. Dia kata, aku baru balik umrah ni, aku mestilah pakai macam ni. Kamu orang kata apa pula balik umrah pakai ketat-ketat. Tapi rupanya dia terlupa, dia bekerja dengan siapa, dia keluar rumah naik apa, macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Maksudnya, kalau aku pakai macam ni, okey. Tapi aku nak masuk pejabat, bos aku tak bagi ni pakai tutup hitam semua ni. Dah tahu undang-undang kat pejabat, sahabat-sahabat kita mempersulitkan. Aku tak kisah, aku kena berhenti kerja sekarang juga pun tak apa. Cik, konon. Tapi bila dah duit simpanan habis, kerja tak ada, anak-anak dah merintih, subhanallah, bapaknya tak bagi nafkah pula. Ini berlaku depan mata Ustazah. Saya menyesal Ustazah, balik-balik umrah hari tu saya berhenti kerja sebab saya kata bos saya tu tak betul, ni tak betul. Begitulah kita kalau kata semua orang tak betul, sebenarnya diri kita sedang tak betul. Masya Allah. Tanpa memperhatikan apa saja yang akan terjadi secara tiba-tiba. Kita duk buat benda yang kita tak fikir panjang, sahabat-sahabat. Kalau bab pakai tudung, tutup aurat, jangan duk fikir panjang. Ni kamu ni, tutuplah aurat. Memang Ustazah, saya memang nak tutup aurat, tapi saya tengah berfikir panjang ni. La ilaha illallah. Mestinya aku pulas leher hang sekejap. Kan sahabat-sahabat? Sebab kalau dia ingkar, tak apa. Kalau dia kata, alah Ustazah, nanti saya pakai dah tudung, tak apa, kita faham dah. Tapi saya memang nak pakai Ustazah, tapi saya sedang berfikir panjang. Kau nak fikir apa lagi? Itu dah memang kewajipan daripada Allah, ketetapan daripada Allah. Suka tak suka mu kena buat. Subhanallah, hatta suami tak suka kita bertudung, kita disuruh cakap dengan suami, abang minta maaf, benda lain saya boleh ikut, tapi ni perintah Allah. Saya boleh ingkar kepada perintah abang bila mana perintah Allah saya langkaui. Abang langkaui pula dah. Langkau, L-A-N-G-K-A-U-I, langkaui. Dia jangan baca langkah W-I pula. Kan duk ingat nak beli coklat lah apa semua. Langkaui. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul surah Ya Razak. Sebab bila kita cakap tu, dia kata dia memang nak pakai dah, tapi saya tengah fikir panjang ni Ustazah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawapannya perintah Allah. Suami kita suka ke tak suka ke, bos kita suka ke tak suka, sahabat. Masalahnya Ustazah, bos saya tu dia bagi pakai tudung, tapi nanti iyalah dia bagi kan, bukan dia tak bagi. Mu pakai je dulu, nanti Allah akan mudahkan. Ini dia punya tapi, dia punya nanti, sampai ke mati. Terbeliak mata. Mati dah ke aku ya Allah? Kain kafan ke yang dekat tubuh aku ni? Kenapa ketat sangat kain kafan ya Allah? Hang kan suka pakai ketat dulu. Inilah pakaianmu yang paling tepat. Subhanallah, tak payah tunggu hidup ketika nak pakai ketat. Tunggu mati, confirm ketat. Sekian dia maklumkan. Subhanallah. Kan hari ni dah macam naik darah sikit ni kalau berceramah. Sabar Ustazah Zai, sabar. Sotbaro. Sebab dia hanya melihat pada keadaan sekarang saja tanpa memperhatikan apa saja yang akan terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba. Mati tu tiba-tiba. Mati tu tiba-tiba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mati tu tiba-tiba. Allahu Akbar. Kalau ada yang kata macam mana nak tegur adik-beradik saya Ustazah, anak-anak buah saya Ustazah, kita bercakap bil hikmah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan bila dia datang beraya, kau keluar, aku tak nak tengok rumah aku ada orang masuk tak pakai tudung. Memang sadaqallahul azim lah dia. Kita takkan jumpa dia lagi dah, dia akan menyampah kat kita. Mereka sahabat-sahabat perlu disantuni, jangan dibenci, perlu didoakan, perlu didekati. Bukan bila nampak orang tak pakai tudung kita benci kat dia sampai kita tak nak berkawan dengan dia. Bukan. Kalau anak-anak muda, anak-anak buah kita, ajak dia ngeteh-ngeteh, ajak dia apa kesukaan anak remaja, boleh bersama-sama dengan dia, sambil-sambil kita bawa dia berjalan, shopping-nyopping kan. Kita peluk bahu dia. Cuba kakak tengok orang tu. Tu Umi rasa sebaya kakak juga tu. Lah Umi kenapa nampak sweet je kan? Labuh baju dia. Dia pakai seluar juga tu, tapi seluar dia besar. Tengok labuh dia tutup. Tengok t-shirt dia tutup punggung dia kan. Okey apa macam tu. Nampak ayu je. Kalau pakai macam ni memang kakak lagi kelas lah Umi rasa. Dia suka, sahabat dirahmati Allah. Jangan kalau jumpa budak ni, kau nak masuk neraka ke apa tak pakai tudung ni? Memang dia takkan dekat dengan kita. Bila dia jauh dengan kita, lagi susah nak nasihat. Biar orang dekat dengan kita. Jangan menjauh dengan orang yang kita nampak macam belum nak dengan syariat. Or you unfriend, I tak suka dengan you. Kan?
Orang-orang yang pakai sikit-sikit pendek kat pejabat ni bukan kawan I. I ni ahli syurga. Amboi kemain. Masa ni tengok sikit muka ahli syurga tu, I pun nak berkenalan juga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berapa lamanya Subhanallah, Allah tak bagi. Sabar Ustazah Zai, sabar. Jangan duduk naik darah sana. Dan sampai di mana kebosanan itu kerana selalu tertekan. Orang yang berfikir di luar set tak pakai apa ni. Sekarang orang berlakon pun pakai tudung dengan watak-watak yang kurang baik. Dan sebenarnya di luar set tak pakai tudung. Betul? Nurzillah Abdul Qadir, kesian kan? Masya Allah. Orang yang berfikir akan menyedari bahawa dirinya memiliki had minima kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara maraton. Kita kena kenal diri kita. Sahabat, mengenal diri kita ni sangat penting, sangat penting. Kita tahu kemampuan diri kita. Jangan mudah nak ikut-ikutan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ketika suatu saat yang tak mampu tegur takut kawan kecil hati, teruskan berkawan dengan kawan tu. Jangan putus ukhuwah. Nanti lagi susah sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti lagi susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Susah kita nak dekat dengan dia. Kita sayang dia, dia kawan kita, dia saudara kita, kita sayang dia. Kita nak tengok balik wajah dia bersama-sama kita dalam syurga, walaupun kita belum tentu lagi ke syurga. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita sekurang-kurangnya dah mencuba menjadi calon-calon ahli syurga. Kalau dia kata, I pun calon ahli syurga, nak kata calon ahli syurga macam mana? Rambut blond lagi, kan, sahabat-sahabat, skirt pendek lagi. Ini jelas bukan. Walaupun I solat, yes, sebab solatmu sah. Tetapi perbuatanmu itu, sahabat, jangan terkejut. Di sana ada pendapat yang sampai terlalu syadid, ketat, keras. Apa gunanya orang bersolat kalau tidak menutup aurat? Tapi takkan kita nak cakap macam tu dekat anak buah perempuan kita yang tak pakai tudung lagi. Kakak, engkau solat tak guna, Allah tak terima solat engkau. Nak cakap macam tu, memang dia, okay, fine, I takkan solat dah selama-lamanya. Engkau jawab depan Allah. Okay, sahabat. So, kalau kita tak mampu menegur dengan lisan, kuasa tak boleh, lisan tak boleh sebab kita tak mampu. Maka walaupun ia selemah-lemah iman, tolong jangan benci dia. Doakan, Tuhan, besok aku nak bawa dia berjalan, nak belikan alat-alat sekolah dia. Keluarkanlah satu situasi macam mana aku nak bercakap dengan dia. Kita cuba lagi, doa lagi. Lembutkan hati dia, ya Allah. Lembutkan hati aku juga, ya Allah. Kalau hati aku ni tak lembut kan, aku jadi naik darah macam Ustazah Zai tu, ya Allah. Payah pula Ustazah Zai. Kan 1000 orang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sabar, sabar. Maksud Ustazah macam itulah. Jangan jauhkan diri dengan mereka. Jangan putus silaturahim dengan mereka. Nanti lagi payah nak menegur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Maka dia akan bekerja dengan kemampuan minimanya. Inilah makna daripada athar para sahabat. Jiwa itu memiliki kemampuan untuk maju dan untuk mundur. Maka pergunakanlah kemampuan itu dengan sebaik-baiknya tatkala sedang maju, dan tinggalkanlah ia saat sedang mundur. Inilah kata Nabi SAW, iman yazid wa yanqus, saat naik, saat turun. Masa kita tengah bersemangat naik tu, sahabat, gunakan sepenuhnya. Masa tengah turun tu, jangan kita dah tahu kita tengah lemau ni, kita berkawan pula. Kita tengah lemau ni, tengah nak solat banyak pun malas, nak baca Quran pun malas. Kita halu kawan yang memang langsung tak beribadah. Bila kita tengah lemau, bukalah grup-grup YouTube yang mengajak kita menjadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menjadi rajin semula. Tadi pagi aku tengah lemau, baik petang ni kau ajak aku pergi majlis ilmu. Ustaz ni syok pula, tak tidur aku dengan ceramah dia. Makasih. Maka malam kita upgrade balik kelemauan kita pagi tadi. Kelemauan, okey sahabat-sahabat. Sejauh pengamatan saya, kata Dr. Aid Al-Qarni, orang yang memaksakan diri untuk menambah berat timbangan, itu terasa berat timbangan, rupanya berat timbangan amalnya. Terlalu banyak melakukan yang sunat dan nekat melakukan amalan yang di luar batas kemampuannya, justru akan terputus daripada amalannya itu dan kembali lemah. Bahkan jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Maksudnya apa, sahabat-sahabat?
Kalau kita buat benda yang hari ni aku nak berubah, aku insaf dengan ceramah Ustaz Zai, hari ni aku pergi kerja nak pakai tudung labuh telekung terus. Aku tak ada tudung labuh ni kat almari, aku nak pakai telekung terus. Telekung Siti Khadijah. Tiba sampai kat pejabat, bos kita Cina pula, you ni Muzayyanah ke hantu Cina? Dia kata kan, terkejut kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu kita dah kena kawan jeling semacam, bos cakap macam tu, nak jumpa klien-klien perli-perli kita kan. Akhirnya besok terus cabut telekung Siti Khadijah, pakai Siti apa? Siti Jupiter, Siti Mary Ann. Subhanallah. Maknanya dah terus tukar skirt pendek pula. Pelik aku semalam ke telekung, hari ni pakai skirt pendek. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat. Okey, jangan buat sesuatu benda yang melampau batas. Kerana dalam diri kita ni semua ada motivasi sendiri, ada kaedah. Sebab tu Ustazah selalu tekan majlis ilmu. Dengan majlis ilmu hidup kita terpandu. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah banyak tersasar. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan dapat kekuatan demi kekuatan. Kerana apa? Kita nak hidup dengan kasih sayang yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Banyak memandang orang dengan kasih sayang, banyak mendoakan. Kalau kita tak mampu nak sentuh jasad dia, nak bertukarkan dia daripada pakai seksi kepada pakai tutup aurat. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya sayang anda semua kerana Allah. Besok kita menekuni beberapa ayat Allah tentang agama ini sebenarnya tidak menyulitkan, tapi yang bikin sulit tu adalah kita. Ampun maaf sekali lagi, mulut Ustazah ni ampun maaf sahabat-sahabat. Cuma kalau anda belah di sini, pandanglah hatiku bahawa kita nak menuju kematian husnul khatimah. Kita belum tentu syurga sahabat. 1.5k viewers ni belum tentu syurga, tapi kita mendambakan syurganya Allah dengan pembuktian amal. Bukan hanya lisan yang bercakap, tapi kita nak mengajak. So nak mengajak dengan mudah, kita mulakan. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Tahzan JB dah selesai, La Tahzan Selangor dan KL jangan lepaskan peluang. Pendaftaran sudah 200 orang. Sahabat-sahabat bayangkan, tak ada satu seat pun. Sejumlah 250 kerusi di Dewan Fatimah Az-Zahra di Masjid Al-Falah yang kosong. So kita boleh berpegang tangan, kita boleh rapatkan saf, kita boleh cantum eratkan hati-hati kita semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.